Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita nak berbincang pasal politik tanah air kita, dan sekarang adalah waktu Pertikatan Nasional yang ditubuhkan secara tiba-tiba untuk membentuk sebuah kerajaan orang-orang kita untuk memacu negara ke satu era yang lebih aman, damai dan juga lebih terarah, fokus hala tuju negara. Jadi kita ucapkan tahniah kepada pasukan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini, dan mereka ni betul-betul melakukan kerja-kerja demi negara yang tercinta ini. Jadi untuk itu saya nak kongsi sikitlah sedikit pandangan saya berkenaan dengan wajarkah Perikatan Nasional diwujudkan untuk menghadapi Pilihan Raya ke-15 yang bakal berlaku tak berapa lama lagi. Jadi kalau kita tengok dalam Perikatan Nasional ni ada 3 parti Melayu besar, iaitu UMNO, PAS dan juga Bersatu. Dan kita ketahui bahawa dalam Malaysia ni ibu segala parti adalah UMNO, di mana PAS juga dulu pun dalam Perikatan Nasional, geng-geng UMNO juga dan mereka berpecah dan dibuatkan PAS, dan PAS melawan UMNO. Lepas tu wujud lagi Parti Semangat 46, wujud lagi PKR. Semua ni adalah ibunya adalah UMNO. Maknanya UMNO berdiri kukuh sepanjang zaman, dan dalam pertengahan jalan tu terdapat sedikit perselisihan faham, maka tertubuhnya parti-parti kecil ini yang akhirnya melawan ibu dia sendiri. Maksudnya anak tu lahir daripada ibu tu, dan anak itu melawan kembali pada parti ibu di tanah Melayu ini. Dan kini Bersatu pula merupakan anak yang seterusnya yang lahir daripada perut ibu, itu perut UMNO, dan mereka ni keluar tanda tidak puas hati dengan parti ibu ni, dan mereka tubuhkan parti. Dan orang-orang yang berada dalam parti-parti yang sepihak ini semua adalah dulu adalah orang-orang kuat UMNO, dan mereka juga yang memimpin parti-parti lain berdasarkan pengalaman mereka di dalam UMNO, dan mereka gunakan pengalaman ini untuk membentuk satu parti yang baru untuk perjuangan yang berbeza pula dengan parti UMNO tersebut. Jadi untuk pilihan raya ke-15 ini, saya fikir akan terjadi konflik yang agak besar juga. Kerana apa? 3 parti utama Melayu ini, iaitu Bersatu, PAS dan juga UMNO, masing-masing merebut tempat yang sama, lokasi yang sama dan juga negeri yang sama. Jadi dia akan menyebabkan satu konflik, dan ini sebenarnya memberi keuntungan kepada pihak pembangkang, terutamanya daripada parti DAP ini, kerana apa? Mereka akan melihat bahawa orang-orang Melayu akan berebut kerusi yang sama, sedangkan DAP stabil duduk relax dekat kerusi yang sedia ada tanpa sebarang gangguan daripada Parti Barisan Nasional. Dan kita ketahui bahawa parti MCA, MIC ni pun mereka bertanding di kursi selamat, di mana jumlah pengundi Melayu signifikan dekat area itu, tapi mereka tidak mahu bertanding di kawasan yang majoritinya bangsa mereka. Kerana apa? Mereka seolah-olah macam memberi satu lampu hijau kepada DAP untuk pegang kawasan itu, dan mereka MCA dengan MIC sedang bekerja untuk pegang pula kawasan Melayu. Jadi mereka ni walaupun nampak macam seteru, tapi at the end of the day, kalau mereka nak bersatu, anytime saja. Dan kita sebagai umat Melayu akhirnya rugi kerusi-kerusi yang ada, yang wujud di atas bumi Malaysia ni. Jadi saya lihat bahawa tiada jalan lain. UMNO nak dissolvekan masuk ke dalam Bersatu, kerana itu satu perkara yang menyesalkan, sebab UMNO itu adalah ibu segala parti. Yang patut mengambil jalan keluar adalah Bersatu. Kerana apa? Bersatu ini adalah sepirahan
terbaru daripada UMNO, dan sepihan ini sekarang ni dalam dilema kerana kursi mereka adalah paling sikit, dan mereka mengharapkan kursi-kursi daripada tim Azmin, di mana tim Azmin lebih kurang dari 11 ke 13 orang yang akan masuk dalam bersatu dan memberi jumlah kursi yang banyak untuk bersatu pada ketika ini. Tapi at the end of the day akan bertembung juga dalam perebutan mendapatkan kursi dalam PRU 15 nanti. Jadi saya secara peribadinya memandang perkara ini sikit sebanyak akan menjejaskan tumpuan kita pada mendapatkan 2/3 kursi dalam parlimen, dan sesungguhnya tiada jalan lain dan tiada formula lain melainkan antara tiga parti ini satu kena tutup. Dan kita nampak parti yang kena tutup sebab apa, parti ini tak ada grassroots pun sebenarnya, dan berpecah belah adalah parti Bersatu. Dan orang-orang Bersatu, kembalilah kepada parti ibu anda, parti ataupun sebuah pertubuhan yang bermula di atas bumi ini, dan mereka kena kembali semula pada parti keramat ini. Kerana apa? Kalau kita berpecah, lepas tu berpecah dan bersatu semula dalam keadaan pandangan berbeza-beza, tapi akhirnya merebut satu kursi yang sama, itu tidak memberi kesan yang baik kepada perjuangan umat Melayu di atas muka bumi ini. Dan UMNO jangan terlalu lembut sangat pada kali ini. Kerana apa? Kalau itu jalan anda berlembut dengan orang parti-parti sepihan ini, tak lama akan wujud lagi parti-parti baru yang juga membawa hala tuju yang hampir sama, iaitu umat Melayu, tapi berbeza pemimpin. Jadi kita lihat banyak parti-parti kecil ni, seperti itulah Pak Ibrahim kita pun nak buka parti Putra lah, lagi apa, parti-parti kecil-kecil ni yang mewakili Melayu ni, masing-masing dengan agenda tertentu yang akhirnya merugikan kita sebagai umat Islam ataupun Melayu di muka bumi ni. Jadi saya fikir orang-orang UMNO yang dapat jawatan menteri dalam kerajaan PN ini, mereka ni sebenarnya dalam ramai-ramai itu pun yang Muhyiddin Yassin lantik itu pun bukan orang-orang yang hardcore UMNO, tapi orang yang opportunist seperti Khairi Jamaluddin. Dia ni opportunist, siapa yang boleh memberi dia keuntungan kepada diri dia, dia akan bantu, dia akan sokong orang tu. Seperti juga macam Isyamuddin kan, mereka itu pun bukan yang loyal sangat, mereka ni opportunist. Mereka lihat ada ruang-ruang untuk mereka melompat ataupun mereka menginap ataupun mereka cuba untuk berlindung, mereka akan cuba untuk mendapatkan perlindungan yang akhirnya menguntungkan mereka saja. Seperti juga macam Khairi Jamaluddin dalam ketika mana BN kalah pada hari itu, masa hari 14, dia akhirnya membuka tembelang sendiri, bukan untuk membantu, untuk menaikkan semangat kepada orang-orang UMNO ataupun umat-umat Melayu, tapi dia cuba untuk melukakan lagi keadaan ataupun Kudus yang sudah terbelah ataupun sudah berdarah itu. Jadi sekarang beliau telah dilantik jadi menteri, dan akhirnya beliau berkata kita kena move on. Bagi saya itu kenyataan yang menunjukkan dia adalah seorang yang kayangan, dia memikirkan hala tuju politik dia sendiri, dan dia sedang dibantu oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memberi mesej pada UMNO bahawa kan, mereka cuba untuk menukar kepimpinan UMNO dengan cara melantik orang-orang yang tak sebulu dengan presiden, tak sebulu dengan timbalan presiden, dan akhirnya ini akan memberikan UMNO keadaan yang agak rumit untuk menyelesaikan masalah dalaman mereka. Jadi dalam kes ni UMNO dengan PAS dalam pakej muafakat nasional ni, saya fikir mereka kena kuat, dan mereka boleh berjalan sendiri pun sebenarnya. Muafakat nasional ada PAS, ada UMNO, ada MCA, ada MSC, ada GPS. Saya rasa mereka boleh pergi sendiri tanpa perlu ada bersatu sebenarnya. Tapi buat masa ini
kita bergabung terlebih dahulu untuk kepentingan negara. Tapi untuk masa depan, fikirkan bahawa Perikatan Nasional dengan gabungan parti-parti yang ada ni tidak kuat ataupun tidak cukup memberi kekuatan. Kerana apa? Akhirnya dia akan menyebabkan kita semakin teruk berpecah belah, dan akhirnya orang lain akan ambil kesempatan di atas ketidaksepakatan kita dalam berpolitik di tanah air ini. So, fikir-fikirkan dan renung-renungkan. Sebab apa yang saya fikirkan adalah kerisauan saya pada anak bangsa saya sendiri dan juga generasi kita akan datang. Di manakah mereka 20 tahun ataupun 30 tahun akan datang? Kalau macam inilah keadaannya, berperang sesama sendiri, saya fikir kita akan juga akhirnya tanah Melayu ini akan disyirikkan. Allahu Rabbi. So, jumpa lagi episode seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.